Tak respon. Dengar tak dengar suara? Suara cikgu Dengar dengar? cikgu. Dengar cikgu. Dengar cikgu, dengar Dengar. cikgu. Okey, Fuad kan? Okey. Okey, cikgu teruskan tentang tajuk ni secara umum. Dia kena ubah lah ni. Sekejap cikgu tarik sekejap. Pindah sini. Okey. Umum tentang apa yang umum tentang elektronik, aspek dan alasan. Umum ni maksudnya eloklah kamu hafal lah kan. Kamu hafal lah. Okey, pertama sekali. Sekejap. On pula dah. Tu dia. Ketumpatan coil ataupun density of the coil. Density of the coil, dia kita pilih density yang ringan, low. Ini macam samalah. Tapi ni untuk coil lah, untuk gegelung yang ada dalam motor tu kan. Coil. Jadi light, ringan, low inertia. Inertia memang penting kan dalam konsep ni, dia kena berputar kan. Kalau dia ringan, dia mudah berputar kan. Konsep dia. Ringan, inertia rendah kan. Untuk density. Kalau kamu jawab low density, ringan pun dah okey dalam SPM lah kan. Sebab itu umum. Okay kan. Tapi sebenarnya dia minta apa? Dia minta density of the coil. Okay, bentuk coil. Inilah motor kan. Bentuk coil. Dia ada teras kan. Atau bentuk teras dia. Coil dia. Bentuk silinder. Dia bentuk silinder. Nanti kita tengok gambar kat semua. Jadi dia kata bila dapat bulat saja. Dah tentu dia to supply the uniform magnetic field. Dapat membekalkan magnet yang lebih seragam kan. Supaya ni lah. Dia kalau putaran tu seragam lah. Kalau skala putaran menjadi seragam lah. Kalau kamu tengok tu. Okay. Number of turn. Bilangan lilitan yang banyak. Biasanya banyak. Kenapa banyak? Kita nak meningkatkan kekuatan medan magnet ataupun masih bila kekuatan medan magnet bertambah, jadi daya putaran tu bertambah kan, tu kekuatan medan magnet lah. Okey. Kita guna magnet apa? Mesti magnet yang kuat ataupun magnet yang stronger magnet. Okey kan? Sama juga cerita dengan atas kan. Kita increase ni meningkatkan daya juga. Cikgu tak lupa dah tulis kat sini kan. To increase the force. Boleh juga kan. Okay, number current motor. Arus motor, arus yang kita ni mesti arus yang tinggi. Iaitu arus tinggi apa? Meningkatkan, sama juga meningkatkan daya. Jadi cikgu nak bagi tahu kamu kan, ada satu petua untuk meningkatkan kekuatan medan magnet ni elektromagnet kan. Sit kan, SIT, duduk. SIT dalam bahasa Inggeris kan, S untuk soft iron core, S soft iron core untuk meningkatkan kekuatan medan magnet. I arus, current. Okay, I is current. Okay. Bila arus bertambah, kekuatan medan magnet bertambah, daya bertambah. Kamu ingat tu. Lagi satu apa? T. Turn. Turn apa? Number of turn. Bilangan lilitan. Bilangan lilitan yang banyak menyebabkan ni kekuatan medan magnet bertambah dan daya juga bertambah. Ingat kan? SIT. Untuk meningkatkan kekuatan medan magnet. Okay kan? Okay, kita teruskan lagi kan. Bentuk magnet yang kita pilih. Ni biasanya berlaku dalam loceng elektrik kan. Bentuknya medan dalam motor juga kan. Motor bentuknya melengkung, curve. Kalau kamu jawab curve kan, melengkung. Atau membentuk seperti concave. Macam kamu tengok magnet pula. Kantar, cermin. Cermin cekung. Macam itulah bentuk dia kan. Concave. Bentuk melengkung, bentuk cekung. Okey, tujuan dia pun sama juga kan. Iaitu apa? Radial magnetic field. Tujuannya. Kalau kamu jawab gabungan cekung ni, kamu jawab radial magnetic field, concentrate the magnetic field. Ni tak apalah. Flux uniform. Atau kamu jawab menghasilkan radial magnetic field uniform pun boleh. Medan magnet jejari dapat menumpukan medan magnet. Ni sama dengan konsep kan
cermin cekung lah kan, dapat menumpukan kekuatan medan magnet ataupun flux magnet, ataupun kita kan kadar pemotongan flux magnet boleh ni tingkatkan dan dia akan menghasilkan medan magnet yang lebih seragam. Tu dah. Tapi kalau kamu nak hafal, banyak sangat nak hafal ni kan. Kamu ingat kalau bentuk curve ni concentrate the magnetic field ataupun radial magnetic field. Medan magnet berjejari. Menghasilkan medan magnet berjejari kan. Ataupun menumpukan medan magnet. Medan magnet yang ditumpukan. Boleh kan? Ni sama lebih kurang bentuk magnet ni, curve, bentuk magnet. Ni bentuk coil. Dia ada sama kan? Okey kan? Okey, bentuk. Bentuk apa ni? Tengok kan? Tarik sikit kat sini lah. Okey. Bentuk apa? Tengok bentuk apa lah. Ubah dia tak jalan lah ya. Okey, bentuk U. Ini berlaku pada apa kita panggil? Loceng elektrik. Loceng elektrik bentuk dia U. Sama juga meningkatkan medan magnet. Medan magnet yang kuat. Okey. Kekenyalan yang ada pada loceng elektrik atau spring, tugasnya mengembalikan kepada kekenyalan tinggi, dapat mengembalikan kepada bentuk asal ataupun mudah kembali ke bentuk asal kan? Atau menyimpan tenaga keupayaan kenyal yang tinggi ataupun daya ataupun tenaga yang tinggi. Ni pun boleh lah. Tapi cikgu ajar semalam, cikgu cakap kalau elasticity tinggi, mudah kembali ke bentuk asal. Itu pun dah sudah cantik. Boleh kan? Ingat kan? Jadi dari segi semua ni kamu tengok kan? Ada lagi tak? Okey, tak ada. Kesimpulan dekat sini, kebanyakan dia alasannya meningkatkan kekuatan medan magnet. Betul tak? Okey, kita tengok betul kan? Ya. Ada soalan ke? Tak ada. Okey. Meningkatkan kekuatan medan magnet. Kebanyakan ada punya alasan lah. Dan meningkatkan daya putaran. Sebab ni konsep motor motor dengan apa kita panggil loceng elektrik. Okey, ni pula. Ini cerita tentang perantaran elektrik kan daripada kabel. Jadi kita perlukan kadar pengembang kabel yang rendah. Kenapa nak perlukan yang rendah? Supaya dia less expansion ataupun kurang mengembang semasa hari panas. Contohnya kamu ada wayar kan, waktu pagi dia jadi apa? Macam ular lah, anak ular. Contohlah. Bila waktu tengah hari dia jadi ular sawa. Itu pengembangan yang tinggi. Kita nak macam tu. Dah tentu kita tak nak kan. Jadi kita nak pengembangan yang kecil. Bila panas tengah hari, dia besar sikit saja. Kan? Jadi kita tak nak pengembangan yang tinggi. Jadi kabel perlukan pengembangan yang rendah. Okey. Ini pun kamu boleh ingat kan. Takat didih dah cikgu ajar semalam. Sama juga. Tinggi. Okey, cikgu lajukan kan. Tidak mudah mendidih. Tidak mudah apa. Melebur salah kan. Tidak mudah mendidih kan. Silap kan. Dalam suhu tinggi. Okey kan. Okey, material of pylon. Pylon ni pencawang elektrik kan. Ataupun tiang pencawang elektrik kan. Jadi bahan dia kita perlukan bahan apa tu? Siapa nak cuba? Adalah jawapan kan. Itu keluli ataupun alloy. Kamu ingat keluli. Dah tentu bila tengok benda ni, kita ingat satu benda. Kuat. Betul tak? Kuat, tidak mudah pecah. Lagi satu keluli apa? Tidak mudah apa? Tak mudah karat. Okey. Tak mudah karat. Okey kan? Okey, cikgu teruskan lagi. Pecah, tidak mudah karat. Boleh kan? Bahan untuk teras besi. Ni cerita tentang bahan lah. Bahan teras besi biasanya kita pilih apa-apa mesti kamu pilih soft iron core kan. Soft iron core ataupun teras besi lembut kan. Bila jumpa je teras besi lembut ni, kamu jawab ni je. Mudah dimagnetkan, mudah dinyamagnetkan. Atau boleh juga kamu jawab dapat menumpukan kekuatan medan magnet. Untuk soft iron core can concentrate the magnetic field. Tu. Reka bentuk core. Dalam ni untuk dalam transformer kan. Jangan kau buat apa ni, kat mana ni? Transformer biasanya kita buat reka bentuk yang berlamina. Teras besi lembut yang berlamina. Kenapa kita pilih berlamina? Ini kalau tak tahu sangat, dah hujung-hujung ni kamu nak terang pun susah.
mengurangkan arus pusat. Tak tahu sangat, hafal saja. Kurangkan arus pusat. Boleh faham? Kalau dah faham tak kisah, nak kena terang lah kan. Okey, wayar. Wayar apa ni? Tengok, wayar tebal. Wayar tebal ni kita balik pada bab elektrik itu kita belajar kan. Wayar tebal, rintangan yang apa? Rintangan yang rendah. Jalan yang besar, wayar ni dah agak jalan, betul tak? Tebal maksudnya jalan yang besar, kurang risiko, low resistance. Kurang risiko kemalangan. Boleh? Ni contoh yang cikgu berterang hari tu kat kamu. Harap kamu dapat lah kan. Bahan, bahan sebut nama lah. Bahan untuk wayar, biasanya bahan kita ni lah. Kita pilih bahan copper, dawai cuprum kan. Ni contoh lah. Dawai cuprum. Jadi copper kerana low resistance. Rintangan rendah, kamu nak tulis yang lebih ni boleh lah kan. Meningkatkan daya lah, ni boleh berkaitan dengan medan magnet. Tapi kalau kamu umum dia dalam elektrik, copper dah tentu low resistance. Sesuai untuk semua low resistance copper kan. Boleh faham kan? Ni contoh. Begitu dengan wayar tebal, low resistance. Kalau kamu nak tambah lagi tak apa. Bila low resistance, large current kan, increase the strength of magnetic field, increase the force. Okey, rintangan rendah, arus tinggi. Kan? Kekuatan magnet tinggi. Daya besar. Ini modal dia. Kekuatan magnet tinggi, daya besar. Kalau nak hafal pun boleh ni. Kata jatik sikit lah kan. Banyak jawapan menggunakan kekuatan magnet tinggi dan daya besar. Okey, cikgu teruskan. Okey, ni tentang motor dan generator. Dia ada dua kan. Ada motor dengan generator. Hari ni cikgu nak sambil ajar aspek lasan ni, cikgu nak suruh kamu, nak mengenalkan kamu apa tu motor dan apa itu generator lah. Apa motor, apa generator. Okey kan. Tengok ni lah. Jadi kita tengok sini, nombor 1. Cikgu tanya kamu, siapa-siapa lah. Tak ada jawapan kan. Ni motor ke generator ni? Yang nombor 1 ni. Siapa jawab? Motor ke generator ni? Nombor 1 ni. Motor. Jena? Ya? Motor. Okey, betul. Okey, senang nak bezakan motor dengan generator apa sebenarnya? Apa kita nak bezakan motor dengan generator? Nak bezakan dia macam mana? Arus ulang alik. Arus ulang alik. Okey, dia kena ada. Dalam motor dia ada bekalan kan? Bekalan arus. Macam kamu nak hidupkan kipas, kamu mesti ada arus. Kan? Arus supaya hidupkan. Jadi ni ada arus ulang alik, tapi bukan masuk arus alik, dia ada bekalan kan? Bekalan arus. Okey, ni motor ya. Okey, nombor 2 motor ke generator? Nombor 2. Motor. Generator. Nombor 2. Betul ke? Generator. Banyak jawab generator kan? Salah. Nombor 2 motor juga. Sebab apa ada bekalan kuasa ni bateri ni. Nampak? Ni bateri tau. Ini adalah motor. Kan? Motor kan? Nombor 3. Nombor 3 dah tak nampak kat bawah ni. Yang ni lah ni. Cikgu tanda ni. Tunjuk ni. Generator. Ini generator. Sebab apa? Tak ada bateri. Tak ada bekalan kuasa. Dia mental kan? Ni generator. Yang ni. Yang nombor ni. Yang bawah ni. Yang keempat lah. Motor ke generator? Generator. Generator kan? Okay kan? Okay Azwan. Generator. Senang kan nak bezakan motor generator. Motor menggunakan bekalan kuasa. Ni bateri. Bateri ni ada terminal tetap. Ni terminal apa ni? Tak boleh jawab. Terminal apa ni? Positif. Ya, positif. Ini negatif. Okay kan? Positif dengan negatif. Jadi ada arus mengalir lah. Jadi terminal yang tetap. Okay kan? Okay, ni pun samalah. Dia ada bekalan kuasa tapi dia punya terminal tidak tetap lah. Ada positif, negatif, dia terbalik. Okay. Samping. Jadi kamu tahu ini adalah motor. Nombor 1 motor. Nombor 2 pemotor. Nombor 3 generator. Nombor 4 pun generator. Okay, sekarang motor dengan generator dia ada 2 jenis. Satu motor arus terus. Satu motor arus ulang alik. Jadi arus ulang alik kita panggil AC motor. Alternate current motor. Kalau motor arus terus kita panggil DC motor. Direct current motor. Okey kan?
Jadi cikgu nak terang sikit ke kamu kan. Mana motor AC? AC ulang alik kan? Apa motor AC? Apa tanda motor AC? Alternate current. Apa tanda dia? Satu, Ayah ni. satu Ini apa? cincin. Dia Ini ada AC ke DC? AC. AC. Sebab apa? Sebab tu simbol arus terus kan. Ulang alik Bukan Nurhal kan? Ini AC sebab ni. Sebab ada dua cincin sebenarnya. Nak tahu Dua AC cincin. ada dua cincin. Boleh? Boleh kan? Ada dua cincin AC. Faham? AC tengok sebekalan AC motor. Boleh? Jadi buat sini lah kan. Tak tekan lah. Sekejap kan. Tu dah. Okey. Ini motor. Yang ni. Generator. Motor. Nombor 2 motor. Nombor 3 generator. Nombor 4 pun generator. Jadi nombor 1 ni AC ke DC? Kita jawab tadi apa? A. AC. 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 AC sebab apa? Ulang alik Sebab sebab ada dua cincin. dua cincin kan. Okey, yang ni ada satu cincin dah terbelah. Ni kan. Ni panggil DC. Faham? DC kan. Boleh faham kan? Ni DC. DC pakai ni. Tengok ni DC. Tengok dua cincin AC. Boleh kan? Okey. Lagi satu senang. Kalau arus terus je kan. Satu perkataan je kan. Maksudnya satu cincin lah. Terus. Satu je kan. Kalau arus ulang alik kan. Ulang alik. Ada dua perkataan kan. Ulang alik. Jadi dua cincin. Ulang alik. Dua perkataan. Tu cara nak ingat lah. Cara cikgu lah kan. Okey. Lagi satu ni. Ni apa ni? Ni AC ke DC ni? Nombor 3 ni. DC satu kan. DC. Ya. DC. Bagus. Ini? AC. AC. Dapat faham dah kan? Motor AC dengan motor dengan generator. AC atau DC kamu dah kenal. Okey. Jadi yang common dia, yang biasa dia kan, aku terang sikit. Bilangan lilitan. Semua dia sama. Ni persamaan semua ni kan. Coil dia. Bilangan lilitan yang banyak, dia akan menambahkan kekuatan magnet, menambahkan daya. Ini modal dia. Kan? Senang. Yang tadi dah juga seed. 12 iron core, I current, P number of turn. Bilangan lilitan. Okey, guna magnet. Guna magnet macam mana ni? Guna magnet yang kuat. Sama juga modal dia. Tambah daya kan. Kalau guna magnet kuat, tambah daya. Kalau bilangan lilitan, meningkatkan medan magnet. Macam tu. Arus tinggi. Arus tinggi ni untuk motor lah. Kan? Bukan untuk generator. Sebab apa? Motor perlukan arus. Kan? Kalau generator menghasilkan arus. Boleh kan? Jadi motor arus dia tinggi menambahkan daya ataupun meningkatkan kekuatan medan magnet pun boleh. Untuk ni lah. Dia tak tulis situ lah kan. Macam tu. Ketumbatan. Coil. Yang gegelung ni lah. Coil yang ni pusing ni kan. Jadi kita boleh ke ketumbatan yang rendah ataupun kita kata ringan, low initial ataupun initial rendah. Okey, yang cikgu cakap tadi kan, bentuk gegelung ni, gegelung ni, bila dia banyak-banyak dia akan bentuk macam silinder. Ni gegelung ni. Bila banyak bentuk silinder, dan ini bentuk magnet kekal, bentuk dia apa? Bentuk dia cekung tadi lah. Kita bincang cekung tadi kan. Menghasilkan medan magnet berjari kan, meningkatkan kekuatan medan magnet, sama juga dengan bentuk coil tu. Okey kan? Okey, kita teruskan lagi satu kan. Bentuk bentuk magnet. Bentuk magnet bincang tadi dah, bentuk curve, lengkung. Dia terang tadi lengkung ni. Yang ni. Okey, apa alasan dia? Ni. Concentrate kan, menumpu medan magnet, can concentrate the magnetic field ataupun radial magnetic field. Senang bila kamu nampak aja melengkung terus keluar radial magnetic field, melengkung ke bentuk silinder ke, itu idea dia kan. Okey, number of segment, bilangan segmen. Apa tu segmen? Segmen ni untuk DC motor kan, DC motor. Dalam gambar ni nak tanya kamu lah, siapa boleh jawab? Ni lah. Omar, Azwan lah. Nak tanya. Okey Azwan, ni berapa ni?
berapa segmen untuk gambar ni? Segmen ni maksudnya terbelah. Tak apalah. Jawapannya ada dua terbelah kan? Satu dengan sini. Ataupun kamu kata satu terbelah pun tak apa. Segmen kalau banyak segmen dia akan terbelah banyak. Satu terbelah, kiri kanan terbelah, banyak belah kan? Atau panggil segmen yang banyak. Tapi dalam yang betul motor kita perlukan segmen yang banyak. Kenapa? Supaya dia dapat melancarkan rotation, pergerakan tu. Coil rotate smoothly. Gergelung bergetar dengan lebih lancar. Ni contoh-contoh kan. Kamu boleh tengok. Okey. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey. Motor generator lagi. Gantikan apa ni? Gantikan slip ring dengan commutator. Apa tujuan menggantikan slip ring dengan commutator? Okey, siapa nak cuba? Slip ring ni maksudnya gelang gelincir kan? Gelang gelincir dengan commutator. Commutator yang ni lah. Ni panggil commutator. Ni panggil commutator. Yang dua ni kita panggil slip ring. Kenapa kita tak tukar slip ring jadi commutator? Siapa jawab? Slip ring harus apa? Slip ring harus apa? AC ke DC? Slip ring. Nurhan? AC. DC. Yeah. Oh, AC. AC. Okay, slip ring AC. Commutator DC kan? Jadi kita nak DC. menukarkan arus itulah. Menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus lah sebenarnya. Tukar arah arus dalam ammeter. Ataupun ammeter putar pada satu arah saja. Satu arah maksudnya arus terus. Arus terus kenapa? Kita guna commutator yang ni. Boleh faham kan? Kau rasa kan? Okey, tu ni lah. Okey. Ni contoh. Okey. Ini aplikasi penggunaan motor dalam ammeter kan. Ammeter adalah salah satu motor yang kita tak nampak lah. Motor dia motor juga kan. Sebab dia perlukan arus untuk bergerak, menghasilkan daya. Boleh faham kan? Jadi kamu tengok sini ammeter ni dia ada bentuk bulat kan. Nampak dia? Bentuk silinder. Gergelung dia ada bentuk silinder dan magnet dia dalam bentuk bulat. Dia radial magnetic field kan. Okey. Supaya menghasilkan medan-magnet yang lebih seragam. Radial magnetic field. Jadi kamu tengok bentuk coil keras, kamu cerita tadi dah bentuk dia bulat kan, ataupun silinder yang bulat lah, silinder kan, tepat untuk memastikan radial magnetic field ataupun medan-magnet yang lebih seragam. Medan-magnet yang seragam. Okey kan. Itu ada spring. Kata spring rambut yang mana? Ada spring rambut sini kan, coil. Apa tujuan spring? Kembali ke bentuk asal. Jadi dalam ammeter ni kita perlu yang kekerasan yang lembut ke keras untuk ammeter ni. Kamu rasa? Kamu rasa keras ke lembut? Untuk ammeter? Spring yang keras ke spring yang lembut? Ya? Lembut. Ya, spring yang lembut. Sebab ammeter kita ukur arus yang tak tinggi sangat kan. Jadi kita pakai spring yang lembut lah. Jadi tujuan dia untuk mudah dia kembali ke bentuk asal. Jadi sebab daya yang digunakan lebih kecil kan, terhasil yang kecil kata. Small opposing force used to stop the turning of the coil. Ataupun daya yang kecil digunakan untuk menghentikan putaran gergelung. Dia akan menghentikan, dia boleh balikkan spring kepada asal. Ke bentuk asal lah. Itu panggil re-zero lah. Macam kamu ambil ammeter, kamu ukur ammeter, kamu tengok dia bagi bacaan 2 ampere kan. Lepas kamu stopkan bekalan, kamu dapati jarum tu balik ke bentuk asal. Re-zero. Itu tujuan dia sebenarnya kan. Okey, ketumbatan coil. Ni dah jawab banyak kali dah. Tadi dijawab, dah tentu ringan. Kan? Cikgu lah jugalah ni kan. Sebab kamu tahu dah. Alasan ni modal sama. Linear scale. Memang kita pilih skala linear yang rendah. Kenapa? Sebab kita nak ukur arus yang agak rendah kan. Angle of rotation is linear. Sudut putaran yang linear. Jadi linear ni maksudnya dia berkadar kan. Berkadar kan. Okey. Okey, kita pergi pada loceng elektrik pula kan. Loceng elektrik. Bilangan lilitan. Sama juga. Number of turn. Okey, number of turn. Atas ni lah senang. Bertambah. Kita
Dia yang sama. Increase, nampak sama je kan? Increase the strength magnetic field, increase the force, boleh kan? Tu dia. Size gong. Kita pilih size gong kecil ke besar dalam Meloche Electric ni. Siapa nak cuba? Apa Wan? Azwan? Besar. Okey, size gong yang besar kan? Okey, kalau kamu nak bagi bunyi kuat, kamu kena pilih gong yang besar lah kan? Kamu kata menghasilkan bunyi yang kuat. Boleh juga nak jawab macam tu. Atau kamu jawab bunyi kuat, dia merujuk pada gelombang, itu amplitude. Increase the amplitude. Ataupun bila dia besar, banyak udara yang terkumpul dalam tu, jadi keketuk, dia akan bunyi lebih kuat. Okey kan? Tu contoh dia. Bunyi besar kan? Bunyi besar pula. Gong yang besar. Okay. Elasticity, kekenyalan. Kekenyalan sama juga, kekenyalan tinggi. Lepas saja dia ketuk, hammer hit the gong, ketuk, dia akan kembali ke bentuk asal sebab tindakan spring, iaitu elasticity yang tinggi supaya kembali ke bentuk asal. Ni idea yang sama juga kan. Bentuk apa? Bentuk U. Pasal bentuk U, nampak ni? Dia bentuk U kan macam ni. U. Macam C pula nampak kat sini kan. Dia terbalik kan, jadi U kan. Jadi U increase the strength of magnetic field, sama juga meningkatkan kekuatan magnet. Jadi ketukan tu juga kuat lah. Okay. Wayar. Kita pilih wayar yang tebal. Kenapa wayar tebal? Sama juga cerita dalam elektrik. Nampak? Banyak benda yang sama kan. Senang tak ni? Senang kan? Okay. Terus. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Kan? Tak ada. Okay, teruskan. Okay, untuk transformer pula kan. Transformer kerja. Jadi kamu tengok gambar ni ada transformer. Dia ada primer. Gelung primer. Gelung primer ni kita anggap ni gelung primer lah. Ni gelung sekunder. Okey, cikgu nak tanya kamu sikit kan. Transformer ni boleh beroperasi dengan menggunakan arus jenis apa? Nurhan apa? Lalik Ya, arus ulang alik. Betul lah, siapa jawab AC tu betul juga kan. Arus ulang alik kan. Jadi dia tak boleh beroperasi dengan menggunakan arus terus. Sebab bila arus ulang alik terhasil, dia akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah kan. Bila medan magnet berubah, jadi kat sini lah primer ni, medan arus akan terhasil, arus ulang alik, dia akan menghasilkan medan magnet berubah, dan medan magnet ini akan memotong medan magnet untuk gegelung sekunder ni. Jadi arus aruhan akan terhasil untuk gegelung sekunder ni. Tu bagaimana transformer bekerja lah. Okay, kan? Secara umum saja kan. Okay. Wayar. Wayar sama juga. Wayar tebal. Cerita sama kan. Kita pilih wayar tebal. Sama cerita cikgu laju lah ni kan. Kamu dah boleh jawab kan. Kita tanya kamu kan. Okay. Okay, bahan untuk wayar. Ni. Siapa nak jawab? Fuad. Apa? Fuad. Bahan untuk wayar. Tak apalah kan. Jadi bahan untuk wayar copper. Tentu kita pilih copper. Bahan sebut nama terus. Jadi low resistance, large current. Ni contohlah. Untuk soalan ni kan. Metal of the core. Dah tentu apa? Apa dah Wan? Azwan? Metal of the core. Metal of the core ialah apa tu? Soft iron core. Soft iron core. Okey kan. Ni. Soft iron core kan. Kita guna soft iron core. Alasan dia itu. Hafal terus. Mudah dimagnetkan dan mudah dinyah magnetkan. Ataupun kamu hafal satu lagi. Meningkatkan kekuatan medan magnet. Hafal dua. Kan? Boleh? Boleh kan? Ya Nurhan, ada soalan? Tak ada? Okay Nurhan, tak ada kan? Okay. Okay, reka bentuk teras. Reka bentuk teras, kita tengok gambar. Jadi reka bentuk teras yang reka bentuk teras yang berlamina. Reka bentuk teras yang berlamina, jadi dia dapat mengurangkan arus pusar. Ini hafal, siap-siap. Kan? InsyaAllah kita hafal ni, dan pensel ni keluar, dapat markah dah. Senang. Okey. Jadi berlamina maksudnya apa? Nampak berlapis-lapis. Nampak tak? Nampak dia berlapis-lapis ni. Macam kertas, macam buku kamu lah.
ada muka surat. Tak adalah muka surat ni, berlapis-lapis kan. Okey. Okey, jarak di antara gelung primer dan sekunder. Silap tulis yang primer sekunder lah. Primer dengan sekunder. Jarak dia macam mana? Jarak dua ni. Bila jarak kita akan pilih dekat atau jauh. Dekat ke jauh? Jarak antara gelung primer dan sekunder. Kita nak dekat ke nak jauh? Siapa nak Jauh. jawab? Nak apa? Dekat Jauh. ke jauh? Dekat. Ya, kita nak dekat supaya medan magnet tu dapat sampai daripada primer ke sekunder. Medan magnet daripada primer ni dapat dipindahkan ke sekunder. Okey kan? Mudah. Kalau jauh jadi tenaga banyak hilang kan? Tenaga hilang. Tu dia tak nak tu kan? Jadi berlakunya kebocoran flux magnet. Tu dia. Jadi kita ni lah biasanya kita gelung sekunder, biasa kita letak macam ni kan. Win the secondary coil on the primary coil. Maksudnya kita letakkan gelung sekunder di atas gelung primer. Jadi kita nak dia orang dekat kan. Jadi apa yang dihasilkan oleh primer terus berpindah pada sekunder. Faham ke ni? Boleh tak? Kenapa Boleh. nak macam tu? Mengurangkan kebocoran flux magnet. Ya, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, Wan. Okey, kita pergi pada penghantaran apa ni panggil? Tak nampak lah. Tenaga elektrik. Bagaimana nak penghantar. Jadi kalau konsep penghantaran tenaga elektrik mesti daripada power station. Power station dia ada 440 volt ni contoh 440 volt. Jadi dia hantar menggunakan satu transformer X untuk menaikkan ke menurun ni? 440 volt kepada 110 kilowatt. Macam ni? Naik ke turun? Naik ke turun? Turun. Naik. Menaikkan. Naik menaikkan. tu. Naik. Nampak trik nombor tu tricky kan? 440 volt itu 110 kilo. Nampak? Jadi kamu menaikkan. Ingat selepas aja lalu dekat power station, arus arus elektrik dihasilkan di power station, dia punya voltan akan dinaikkan oleh satu transformer X. Mesti dinaikkan. Itu idea dia. Transformer yang pertama mesti transformer injak naik. Lepas tu baru turun kan, baru dia turun. Mula-mula injak naik. Mula naik, lepas tu turun. Kenapa kita pakai transformer injak naik dahulu? Sebab untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa penghantaran yang sangat jauh kan. Boleh faham? Kehilangan kuasa daripada transformer, daripada ni apa? Daripada kita kata kabel yang panjang, penghantaran kabel yang panjang akan menyebabkan kehilangan kuasa yang banyak. Jadi kita guna transformer injak naik. Itu tujuan dia kan. Kamu boleh hafal lah. Kalau ni kan. Okey, ketumbatan kabel. Macam biasalah. Cikgu lagi lah ni kan. Okey. Takat didih kabel. Dah tentu takat didih yang tinggi. Takat lebur, sorry. Silap ni kan. Cikgu baru cikgu perasan. Takat lebur kan. Takat lebur tinggi. Tidak mudah melebur pada suhu tinggi. Yelah, takkan nak berdidih pula kabel tu kan. Kabel tu melebur lah. Dia baru pepejal. Pepejal tak baru tukar jenis cair. Betul tak kan? Melebur lah. Jenis transformer X. Apa dia tadi? Cikgu cakap tadi. Transformer injak naik. Ya, naik. injak naik. Kenapa? Ni mengurangkan kehilangan kuasa dalam kabel. Ini kamu boleh hafal. Kenapa kita pilih injak naik? Mengurangkan kehilangan kuasa dalam kabel. Boleh ke jawab meningkatkan voltan? Ini pun boleh. Ini fungsi secara umum transformer injak naik. Tapi dalam konsep penghantaran elektrik, ini jawapan dia. Mengurangkan kehilangan kuasa dalam kabel. Ingat kan? Okey, seterusnya kita pergi pada kadar pengembangan ataupun rate of expansion. Kita pilih low rate of expansion. Kenapa? Kurang mengembang semasa hari panas. Less expansion during the hot day. Ni kita dah bincang tadi kan. Yang kita bilang tadi, kecil-kecil jadi anak ular. Sudah besar jadi ular sawa. Tengah hari jadi ular sawa. Tak mau. Itu maksudnya expansion yang besar kan. Okay, material of the pylon ataupun tiang. Tiang ataupun ada punya structure ni lah. Structure panggil apa ni? Structure pencawang elektrik ni kan. Jadi material dia kita pilih material apa ni? Sampai cuba. Material apa dia? Keluli alloy boleh, keluli boleh kan.
Apa alasannya? Tak berkarat. Ya, dah tentu tak berkarat lagi. Dia Kuat. kuat. Itu je. Nampak modal kan? Kuat, tak berkarat. Kalau aluminium, kuat dan ringan. Boleh kan? Itu idea dah. Cikgu bagi tahu kamu lah. Kalau kamu nak jelas lagi boleh lah. Kuat, tidak mudah pecah, nak boleh tak apalah. Okey. Okey, ada soalan? Setakat ni? Tak ada kan? Tak ada, tak apa. Cikgu masuk salah satu topik. Ni gabungan kan? Elektromagnet dengan elektronik. Ini gabungan kan? Elektromagnet dengan elektronik. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab dekat sini ada transformer, itu elektromagnet. Transformer NP ni number of turn untuk primary 4000, NS number of turn untuk secondary 200. Jadi 4000 jadi 200, nampak naik ke turun ni? Nilai ni. Turun. Naik ke turun? Turun. Jadi ni transformer injak apa? Injak turun. Turun. Ya, injak turun. Maksudnya dia akan menurunkan voltan. Jadi voltan 240 ni akan diturunkan menjadi berapa? Tengok ni sebuah dia, kamu kira kan. 4000 kepada 200. Jadi 4000 per 200 kita dapat lebih kurang berapa? Kan? Begitu juga ni. Ni 240 per berapa? Sama. 4000 per 200 sama dengan 240 per berapa untuk secondary pula. Okey kan? Kamu kira ke? Nak kira? Ada kira? Ada yang kira? Kita guna Boleh formula tak? MP per NS sama dengan VP per VS. Itu formula untuk transformer kan. Nak kira voltan output dia berapa kan. Voltan output yang telah diturunkan oleh transformer injak turun. Injak turun. Okey, dah. Dapat? Tak apalah, kita tengok dulu kan. Jadi kamu kira sambil kira, kamu beritahu juga kan. Okey, jenis transformer. Dah cakap tadi dah. Jenis transformer injak turun. Kenapa? Rendahkan voltan. Dia nak menurunkan voltan, boleh turunkan beza keupayaan dan kamu boleh kata bilangan lilitan primer lebih besar daripada bilangan lilitan sekunder. Itu pun boleh. Tapi paling tepat dapat menurunkan voltan ataupun beza keupayaan kan. Okey. Guna susunan. Susunan apa ni? 4 diod. Ni dalam bab elektronik lah ni. Kita pilih 4 diod dalam keadaan macam ni. 4 diod. Jadi apa sebenarnya fungsi diod dalam sistem ni? Apa fungsi diod dalam sistem ni sebenarnya? Dia Memastikan menukar arus mengalir satu arah saja. Okey, mengalihkan arus mengalir satu arah saja, tu betul. Jadi sebenarnya diod ni sebenarnya fungsi dia sebagai dalam bentuk panggil rektifikasi. Rektifikasi maksudnya betul lah, menukarkan arus apa? Arus ulang alik ni pada arus terus. pada arus terus. Itu menukarkan arus terus kan. Tapi sebab dia ada kan, ada satu diod, ada dua jenis kan. Satu diod, satu 4 diod. Kalau 4 diod kita panggil rektifikasi gelombang penuh. Full wave rectification kan. Jadi kita menghasilkan rektifikasi gelombang penuh untuk ni. Rektifikasi tu apa? Menukarkan arus ulang alik yang ni kepada arus terus. Okay, kan? Arus terus. Sebab dalam ni kita nak charger bateri AC alternate current arus ulang alik kepada DC arus terus. Jadi kita tukar dengan menggunakan sistem rektifikasi. Boleh faham kan? Cikgu cakap kan? Boleh tak? Boleh cikgu. Kalau tiga tempat dia pening lah apa benda ni. Sebab dia kamu dah belajar kan. Cuma cikgu terang je lah kan. Sebenarnya cikgu kamu yang banyak tolong kamu sebenarnya. Cikgu tolong orang kata tampal-tampal je lah. Kau terlupa kan, ingat-ingat saja kan. Okey, guna. Guna apa? Guna kapasitor. Mana kapasitor? Tengok kapasitor. Ini kita panggil kapasitor. Sama panjang kan. Macam bateri. Tapi panjang dua ni sama. Jadi apa fungsi kapasitor ni kamu boleh hafal kan. Kapasitor fungsi dia dalam kes ni dia boleh meratakan arus, to smooth the current. DC voltage. Jadi bila voltage jatuh dia akan support, dia akan mengecas. Bila voltan bertambah dia akan
Bila arus ada, dia akan charge. Bila arus jatuh, dia akan supply. Itu konsep kapasitor kan. Mecas dan menyahcaskan. Itu dah. Charge and discharge. Tu panggil lah. Okay, kan? Untuk ni. Tapi kalau kamu tengok pening kan, kamu jawab ni je. Boleh meratakan voltan. Arus terus. Boleh kan? Voltan pun boleh kan? Jawabnya. Can smooth the voltage. DC voltage. Okay kan? Saja kan daripada cikgu. Tengok ni lah kan. Nisbah. Tadi kita bincang yang suruh kira. Berapa tadi dapat tadi? Ada punya voltan untuk ni? 12. 12 lah. 12. Kan? Nisbah dah. Jadi kat sini ada kiraan kan. Jadi MP per NS kita dapati 20 nisbah 1. Kan? Jadi ni 20. Jadi kena bagi dengan 20 lah ni. Baru dapat sini 12. Kan? Maksud dia. Dah dapat balik lah. Nisbah dia. Jadi menghasilkan voltan output dia 12 volt yang kamu kira tadi tu. Jadi soalan ni nisbah ni kita pakai supaya mendapatkan voltan output dia 12 volt. Jadi ni cara nak jawab soalan, nak tukarkan bateri kan, AC ke DC lah. Okey, ada soalan nak tentang ni? Nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Tak ada ya? Okey, kalau kita guna satu, tanya cikgu tanya kamu. Kalau kita guna satu diode, dia jenis rektifikasi apa? Gelombang penuh ke tak penuh? Rektifikasi separuh gelombang. Ya, Gelombang separuh. rektifikasi separuh gelombang. Jadi tugas diode sebenarnya yang betul kawan kamu cakap tadi, membenarkan arus mengalir satu arah saja, betul kan? Tapi dalam konteks ini dipanggil dia sebagai rektifikasi, iaitu menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. To convert the AC to DC. Itu dah contoh kan. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita masuk elektronik kan. Okey. Elektronik ni kita ni lah